Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Lima Unggul. So, kita akan mula pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, kita masih sambung 44. Saya harap minggu ini kita boleh habiskan 44 lah. Saya rasa Jumaat sekali lagi dan kita boleh menghabiskan 44. Dan lepas cuti Hari Raya nanti, saya akan sambung bab 5 sebab bab 5 adalah bab yang agak panjang dan harap sehingga buka sekolah nanti pada pertengahan Jun kita boleh siap bab 5 dan pertengahan Jun itu kita bagi bab 6, 7 dan 8 untuk menghabiskan. Okey, so Heli boleh nampak ke skrin saya? Boleh nampak? Boleh. Okey, suara boleh dengar. Okey. So, ini contoh 4B ya. Gaji tahunan 60,000, PCB RM10. RM10 ini ialah satu bulan. So, nanti kalau kita nak jumlah, kita kena darat 12 sebab satu tahun 12 bulan. Kemudian pelepasan cukai RM9,000 untuk individu, rawatan ibu RM3,500, gaya hidup. Ini sudah ke saya? Oh, sudah. Bukan ini ya. Saya sambung. Ini dia, sorry ya, ini. Ya, contoh B untuk contoh 5B. Sorry ya, minta maaf. 5B ya. Jadual menunjukkan maklumat pendapatan Encik Izani ya dan isterinya Buang Alia. Buang Alia. Okey. Buang Alia. Gaji tahunan 72,000 untuk Encik Izani, Buang Alia 50,000. Jadi kemudian derma yang diluruskan 1,500 untuk Encik Izani dan isterinya 1,000 untuk derma. Zakat atau fitrah RM230 Encik Izani, Buang Alia RM65. RM65. Okey, kemudian pelepasan. Pelepasan cukai ya, pelepasan cukai di sini ya, pelepasan cukai kita individu RM9,000. Had dia lah. Kemudian gaya hidup 2,500, ibu bapa 3,000, insurans dan KWSP 7,000. Tetapi kalau untuk Encik Izani dengan Buang Alia, kalau mereka buat tafsiran cukai perasingan, dia boleh kira 2 kali 9,000 lah. Tapi kalau mereka adalah buat tafsiran cukai bersama, dia hanya boleh kira 1 kali 9,000. Sama juga untuk pelepasan yang lain. Jadi sebelum ini, contoh A telah kita buktikan tafsiran cukai berasingan lebih menguntungkan. Tetapi sekali lagi kita nak tengoklah berapa beza dia. Kalau dia buat bersama-sama isteri suami, kita perlu jumlahkan pendapatan dua orang ini. Suami 58,000. Ini sepatutnya 72,000. Kenapa 58,000 lah? Kalau macam itu ini kena tukar. Mohon maaf. Ini tukar. Ini tukar kepada tak betul juga. Kenapa saya tulis cara tak betul di sini? Saya rasa ini tak betul. Nanti saya semak balik kenapa tulisan saya tidak sama dengan soalan yang dia berikan. Salah tulis saya ini, bukan jawapan dia. Okey, nanti awak buatlah. So ini batal dulu. Bukan batal, jawapan saya batal. Nanti saya buat balik. Ini tak betul ini. Dia sepatutnya jumlah di sini 72,000 dengan 50,000. Jumlahnya 122,000. Lepas itu dia punya pengecualian derma 1,500 dengan 1,000, 2,500. Dan seterusnya. Ada kesilapan dari segi pengiraan saya. Saya rasa saya ambil contoh yang lepas. So ini jawapan tak betul. Jangan ikut jawapan ini. Ikut jawapan anda. Nanti saya akan tunjuk sekali lagi jawapan saya di dalam grup kita nanti ya. Okey, kita pergi ke cukai seterusnya. Ini sebelum ini setakat ini kita hanya bincang cukai pendapatan. Cukai pendapatan lah yang paling penting dalam tajuk ini ya.
sebab dia melibatkan pengiraan yang banyak dan panjang pengiraan dia. Okey, so kita pergi ke yang nombor 6. Yang nombor 6, cukai jalan. Cukai jalan, seperti yang kita maklum, kalau kita punya kereta, kita punya motosikal, memang kena bayar road tax. Itulah cukai jalan. Kita bayar kepada Jabatan Pengangkutan Jalan Raya, JPJ. So, cukai ini dikenakan berdasarkan kapasiti enjin kenderaan. Cukai jalan akan meningkat apabila kapasiti enjin kenderaan meningkat. Maksud di sini, kalau dia punya sisi semakin besar, kan kita tengok kenderaan itu tengok berapa sisi enjin kan. Kalau sisi enjin itu semakin besar, dia punya road tax pun semakin mahal. Okey, kita tengok contoh 6 terus. Hitung cukai jalan bagi setiap motosikal. Kita bagi ini hanya buat cukai jalan. Motosikal dia hanya satu nilai saja yang telah ditetapkan dan dia ada jadual. Kalau dia punya enjin kurang daripada 150 cc, kadar di Semenanjung bayar RM2. Sabah Sarawak sama bayar RM2. Itu paling murah. Kalau kita tengok motosikal kita 100 cc, 110 cc, memang 1 tahun cukai jalan. Kalau motosikal kapasiti dia 151 hingga 200 cc, ini ini RM30 di Semenanjung, tapi di Sabah Sarawak RM9. 201 hingga 250 cc RM50 di Semenanjung, RM12 di Sabah Sarawak. Kalau kita tengok memang Sabah Sarawak kita di sini memang menguntung lah, kerana dia punya road tax memang lebih murah. Okey, jauh lebih murah berbanding Semenanjung. And then 251 hingga 500 cc ini baik. Okey, Alif sudah hilang. Boleh dengar suara saya sekarang? Heli? Okey, sorry ya. Okey, so kita sambung. So untuk cukai dengan cukai jalan yang motosikal road tax dia 501 hingga 800 cc, RM250 di Semenanjung dan RM40 di Sabah Sarawak. Sorry ya, saya share sekali lagi. Boleh nampak sekarang? Okey, maaf. Okey. Jadi kalau yang melebihi 800 cc, besar dia kapasiti ya. Kadar dia RM350 di Semenanjung dan RM42 di Sabah Sarawak. Paling mahal di Sabah Sarawak RM42 sahaja. Sangat murah. Okey. Jadi A, kapasiti enjin kalau 700 cc, kawasan dia Johor. So berapa cukai jalan motosikal ini kena bayar? 700 cc adalah baris 1, 2, 3, 4, yang kelima kan? Yang merah ini anak panah merah. So dia di Semenanjung, so dia bayar RM250.
Itu jawapan dia. B, capacity engine 1200 cc. 1200 cc maksudnya melebihi 800 ah. So yang anak panah berwarna biru ini kawasan dia di Selangor. So jumlah yang perlu dia bayar RM350. RM350. Okey ya. Lepas itu saya kecilkan sikit. Okey, kapasiti enjin 420 cc di Sarawak. 420 cc di Talang 251 hingga 500 cc kan? Ini. Tapi dia di Sarawak, so anak panah panjang ke Sarawak, ini yang hijau ini RM30. Cukai jalan dia RM30. Ini cari cukai jalan untuk motosikal. Untuk kereta lain kira, lain cara kira. Kemudian akhir sekali, kapasiti enjin 1080 cc dan dia punya kawasan di Sabah. Sabah RM42 sahaja. RM42 sahaja. So untuk cukai jalan motosikal memang dia tetap ikut jadual. Ikut jadual. Okey ya. Ini jawapan dia. Okay, next. Okay. Contoh 7. Sekarang kita nak hitung cukai jalan kereta. Okay. Kalau kereta lain, kereta dia ada kadar asas. Dia ada kadar progresif. Dia ada kadar asas, kadar progresif. Seperti cukai pendapatan. Dia ada kadar tasar. Lepas kata tasar, dia ada tambah dengan baki, kan? Cukai baki seterusnya. Itu. Macam ini jugalah untuk cukai jalan kereta. Jadi cukai jalan kereta adalah tengok berapa nilai kereta kita itu pada tahun itu. Maksudnya, kalau kereta kita semakin lama, cukai jalan pun semakin murah. Itu dia sebab nilai kereta semakin susut. Semakin susut nilai. So dia punya rotate ataupun cukai jalan pun semakin kurang. Okey ya. So kalau kita tengok jadual ini, kalau dia punya kapasiti enjin kurang daripada 1000 cc. Contohnya, saya bagi contoh dulu kan apa itu Pro 2 ada keluarkan sejenis kereta iaitu Pro 2 kancil. Masa itu cc paling kecil ialah 850. Itu contoh di bawah 1000 ataupun sama dengan 1000. 1000 pun contohnya Pro 2 Kelisa dulu, Kenari, Asia sekarang pun ada yang 1000 cc kan, yang kecil itu. Itulah so itu kadar dia RM20 kalau di Semenanjung. Di Sabah Sarawak pun RM20 dan dia tidak ada kadar progresif. Kalau dia punya kapasiti enjin 1001 hingga 1200 cc, RM55 di Semenanjung, 44 di Sabah Sarawak. Sama juga tidak ada kadar progresif. 1201 hingga 1400 cc, RM70 untuk kadar dasar di Semenanjung, tak ada kadar progresif. Kemudian RM56 kadar asas. Di Sabah Sarawak lebih murah sudah ini and then tidak ada kadar progresif. Untuk 1401 hingga 1600 cc, kadar asas dia RM90. Okey. Kadar progresif tidak ada. RM72 di Sabah Sarawak. Jadi memang betul lah sebab kereta saya contohnya 1500 cc. Kereta saya 1500 cc Ianya adalah RM72 untuk cukai jalan. Memang saya bayar RM72. Maksudnya jadual ini memang yang terkini lah.
Kereta saya 1,500 cc, cukai jalan 1 tahun RM72 dan tidak ada kadar progresif. So, 4 kategori pertama ini tidak ada kadar progresif. Yang ada kadar progresif ialah yang seterusnya. 1,601 hingga 1,800 cc, dia ada kadar asas RM200 di Semenanjung. Kemudian 40 sen untuk setiap sisi seterusnya. Maksudnya kalau dia 1,650 cc katakan, tapi tak ada kereta 1,650 cc ya. So 1,650 cc tolak dengan 1,600, dia 50 cc lebih kan? 50 cc tarak 40 sen, RM20. Dia kena tambah dengan 200, maksudnya dia kena bayar RM220. Itu contoh. Tapi untuk Semenanjung di Sabah Sarawak lebih murah, 160 untuk kadar asas, dan setiap sisi setiap satu sisi itu yang melebihi 1,600 cc, dia punya kadar 32 sen. Lebih murah juga. Kemudian satu lagi, 1,800 hingga 2,000 cc, dia punya kadar asas RM280 di Sabah di Semenanjung dan RM224 di Sabah Sarawak, dan setiap sisi seterusnya 50 sen untuk Semenanjung dan 25 sen untuk Sabah Sarawak. Untuk Sabah Sarawak. Jadi dia memang murah lah. Memang murah. Saya rasa saya sekejap saya cek dulu adakah ini betul. Kenapa dia 25 betul ke? Sekejap saya semak dulu. 25 ke 35 ini? Tak mungkin, sepatutnya lebih rendah. Okey, sekejap. Kenapa tidak ada Sabah Sarawak? Di sini buku teks dia tidak ada tunjukkan, tapi tak apa, nanti biar saya semak balik. Adakah ini 25 sen ke 35 sen? Tak patut dia 32 jatuh ke 25 sen kan? Okey, tak apa, nanti saya semak balik. Okey, kalau saya semak lepas tu saya akan beritahu pada pembelajaran seterusnya lah. Okey, sekarang kita nak kira kapasiti enjin. Kapasiti enjin. Kereta ini 1,750 cc dan di Melaka Semenanjung kan. So kita tengok 1,750 di dalam kategori 1,601 hingga 1,800 kan, di dalam ini. Jadi dia punya kadar asas RM200. Ini RM200. Rujuk kepada jadual anak panah pink color ini, so saya guna warna pink di sinilah. Okey. Kemudian sisi seterusnya 40 sen satu sisi. So berapa sisi seterusnya? Kita guna 1,750 cc ini tolak dengan 1,600. Sini tolak 1,600. So lebih kurang 150 cc. 150 cc yang lebih itu darat dengan 40 sen. RM60. So 200 tambah RM60, RM260. So kereta di Melaka ini dengan enjin, kapasiti enjin 1,750 cc ini, 1 tahun cukai jalan RM260. Okey, so tolong tuliskan. Tolong tuliskan. Dah? Okey. Saya bagi awak beberapa minit tuliskan. Terima kasih.
Dah? Okey ya. Jadi untuk yang kedua ini, sekejap. Okey. Okey ya, so untuk B ni capacity engine 1825 cc. 1825 cc ini di Sarawak. Jadi kita tengok 1825 di dalam kategori terakhir di sini ya. 1825 antara 1801 hingga 2000 cc ya dalam sini. Tapi dia di Sarawak. So kalau tengok anak panah saya yang berwarna biru di sini ya, Sarawak ini. Okey, so dia punya kadar asas RM224. Kemudian dia punya lebihan 1825 cc ini tolak 1800. Dia baru 25 cc lebih. 25 cc darat dengan 25 sen. So tidak apa kita ikut kadar ini dululah. Kalau nanti ada pembetulan saya akan beritahulah untuk 25 sen. Jadi kalau darat 25 cc RM6.25. Jadi 224 tambah RM6.25, jumlah dia RM230.25. RM230.25. Okey ya? Okey. Alright, kemudian C ya. Untuk kapasiti enjin 1570 cc di Negeri Sembilan, 1570 cc di dalam 1004 hingga 1006. So Negeri Sembilan Semenanjung RM90 sahaja. So ini tidak ada lebihan. Tengok dia tidak ada kadar progresif. Dia hanya ada kadar asas RM90 anak panah merah ini. So RM90 sahaja. Okey, kemudian untuk kapasiti enjin RM1,950. Okey. Kemudian kawasan dia di Perak, Semenanjung juga sekali lagi. So kalau 1925 cc dia adalah kategori terakhir lah yang berwarna hijau ini. So kadar asas dia RM280. Okey ya. Lepas itu yang selebihnya 50 sen satu cc ya. So 1950 tolak 1800. Melebihi 1800 so tolak 1800 darat dengan 50 sen. So di sini sepatutnya 150 cc lebih ya, 150 cc lebih. Darat dengan 50 sen, so RM75. RM75 untuk kadar progresif. So jumlahnya RM280 tambah RM75. So jumlah dia RM355. Okey. So ini cukai jalan yang perlu dibayar di Perak dengan kapasiti enjin 1950 cc ya. Okey.
Tini? Halo? Ya, cikgu. Agak tot. Ya. Oh, Tini ya. Mungkin awak perlu memainkan peranan ketua awak lah. Tengok kita punya kehadiran ini macam sangat teruk. Oh. Okey. Dah. Tak apalah, kita teruskan saja. Okey. Seperti yang pernah saya kata, walaupun pelajar tinggal satu orang saja yang ikut pun saya akan ajar. Saya tak kisah berapa bilangan dia kerana tanggungjawab saya ialah menjalankan PDPR. Okey. So saya tidak akan hantar record lagi ke dalam record ataupun rakaman ke dalam grup. Kita biarlah yang tidak hadir itu mereka yang kena tanggung kerugian itu ataupun risiko itulah. Mungkin ramai ingat nanti memang cikgu akan hantar recording, so mereka tidak mau ikut. So mulai hari ini saya tidak akan hantar lagi recording lah. Okay, mereka tak hantar kerja, terpulang lah, saya terpulang. Saya tak boleh buat apa sebenarnya. So di sini pagi dulu cikgu. Salin dulu, okey. Jadi pagi ini kita belajar dua jenis cukai ya. Satu jenis cukai tapi dia dua jenis. Satu ialah cukai jalan motosikal, dia hanya satu kadar saja. Tengok dia punya kapasiti ya. And then tengok Sabah Sarawak dengan Semenanjung. Kemudian yang kedua ialah cukai jalan kereta. Kalau kereta dia punya ada kadar asas dengan kadar progresif. Itu perlu kira sedikit lah. Perlu sedikit pengiraan. Okey. So ini pun perlu tahulah. So tahun ini kita tak tahu SPM akan keluar soalan mana, soalan apa. So semua perlu kita tahu. Semua perlu kita belajar dengan baik. Kita tak boleh kata ini skip, itu skip. Sorry ya. Okey. Dah? Satu lagi cikgu, satu soalan lagi. Okey. Okey, sudah cikgu, sudah. Okey. Dah, cikgu. Okey, ya, dah. Okey, jadi kita sambung. Kita sambung, harap kita boleh pergi yang lebih banyak lah. Okey. Sekejap kita sambung. Okey. So kita sambung. So kita teruskan dengan cukai apa ini? Cukai pintu. Okey. Cukai pintu. Cukai pintu. Okey, kita pergi nota muka surat 63, muka surat 63, cukai pintu di sini. So jumlah cukai pintu yang perlu dibayar ialah kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Ini ada rumus lah. So ini memang dalam tahunan, nilai tahunan. Nilai tahunan. Kalau kita nak kira satu bulan bayar berapa, itu kena bahagi 12 lah. Nilai tahunan.
Kemudian kadar cukai pintu ini berapa? Kita tengok Kita tengok yang seterusnya. Nanti dia ada beritahu di sini ya. Okey. Ini contoh. Ini contoh diberi anggaran sewa bulanan sesebuah rumah. Lengkapkan jadual berikut jika kadar cukai pintu di kawasan itu ialah 8.8%. 8.8%. Okey. Jadi anggaran, katakan di kawasan itu ada satu rumah sewa dia anggaran RM400. Jadi RM400 itu sewa sebulanan kan? 1 tahun berapa? So itu masuk nilai tahunan. Nilai tahunan. So 400 taraf 12. RM4.800. RM4.800 1 tahun. RM4.800. So RM4.800 itu bayar cukai pintu dia taraf 8.8% sebab dia kira ikut kawasan. So kawasan itu cukai pintu dia 8.8% daripada nilai tahunan. Nilai tahunan 4.800 darab dengan 8.8%. 8.8% kalau tukar pecahan ialah 8.8 bahagi 100. Bahagi 100. So jumlah dia RM422.40. Saya ulang, RM422.40. Okey. Jadi kalau dia nak kira, kalau untuk pemahaman anda, cukai pintu ini kalau di Malaysia, dia 1 tahun 2 kali. Setengah tahun sekali bayar. Dia bukan cukai pintu itu bayar 1 tahun terus. Dia akan keluar 2 bil. 1 bil itu setengah tahun. So cukai pintu setiap setengah tahun, so kita bahagi 2 lah. So tadi kita sudah kira cukai pintu setahun RM422.40. So bahagi 2, RM211.20. Okey, untuk kes yang kedua, RM800. RM800 sewa bulanan. So darab 12 bulan, nilai tahunan dia RM9.600. Kemudian cukai pintu setahun taraf 8.8%, darab dengan RM9.600 ini. Jumlah dia ialah RM844.80. So untuk setengah tahun kita bahagi 2 menjadi RM422.40. Tuliskan ini. So pagi ini kita belajar 2 cukai cukai jalan dengan cukai pintu. Kiraan dia. So semua ini adalah melibatkan kiraan, pengiraan. Harap semua boleh faham pengiraan di sini Pengiraan di sini. Okey. Tini, awak tadi kan kata tidak dapat ikut. Kenapa masih dapat ikut sekarang ni? Tini? Jam 4 mau. Oh. Saya quarantine sekarang. Okey. Okey, so kita sambung C dan D. Ini dia. So kadar sewa RM1,000 1 bulan, so taraf 12 bulan RM12,000. Sama juga 8.8%. So dia punya nilai cukai pintu setahun RM1,056 dan bahagi 2 RM528. RM828. Okey.
Kemudian untuk akhir sekali ialah RM1,250 sewa. Darat 12 bulan, 15,000 setahun. Darat dengan 8,8%. Cukai pintu tahunan RM1,320. Dan bayar dengan bahagi 2 sebab dia setengah tahun, RM660. So seperti yang saya pernah kata, cukai pintu ini, apa tujuan dia? Cukai pintu ini tujuan dia adalah untuk majlis perpandaran atau majlis daerah kutip sampah, potong rumput, sedut najis dan sebagainya. Itu gunanya cukai pintu. So mesti bayar. Mesti bayar. Banyak cukai kita kena bayar. Cukai jalan kena bayar, cukai pintu kena bayar, pendapatan kena bayar, cukai pendapatan. Semua cukai. Nanti pergi ke restoran makan pun cukai berkhidmatan lagi. Macam-macam cukai lah kita kena bayar setiap hari, setiap bulan. Hidup susah juga kan. Okey, sudah semua? Dah? Halo? Kejap cikgu. Belum. Okey. Nanti sudah beritahu saya lah, so saya boleh sambung. Teruskan. Saya akan teruskan. Cikgu yang itu saya belum tadi cikgu tinggal. Mana satu? Yang B. Ya. Okey, saya sudah. Okey. Okey, maaf saya tak tahu kenapa line saya terputus. Okey. So sekarang boleh nampak semua? Okey, saya present sekali lagi ya. Pagi ini tidak licin. Tak apalah. Okey, kita sabar. Okey, saya rasa kita ada sedikit lagi masa, jadi saya nak sambung untuk cukai tanah. Okey, cukai tanah kalau kita tengok muka surat 63, cukai tanah ialah nota nombor 8. Dalam nota nombor 8 di sini, okey, cukai tanah ini ya. Dia kata jumlah cukai tanah sama dengan kadar cukai tanah pada setiap unit keluasan. So, dia kira luas lah, berapa besar luas dia tanah itu. Dan ada satu kadar lah, maksudnya ada satu jadual. Kemudian darab dengan jumlah keluasan. Ini senang kira jumlah keluasan kita tengok. Ini contoh akhir kita pada pagi ini ya. Ini dia. Saya besarkan. Okey, jadi hitung cukai tanah bagi setiap keluasan yang berikut. Okey, kalau luas dia 150 meter persegi dan dia punya kadar 50 sen per meter persegi ya. Kenapa kadar itu lain? Itu kena tengok di mana kawasan tanah itu. Kalau tanah itu di kawasan bandar, memang mahal. Kalau di kawasan luar bandar yang tidak berapa itu murah. So dia tengok kawasan. So contoh yang pertama 150 meter persegi luas. Kadar dia 50 sen per meter persegi. So cukai dia 150 meter ini, meter persegi ya, darab dengan 50 sen.
So, cukai tanah tahunan RM75. Senang. So, untuk luas seterusnya 230 meter persegi, kadar dia 22 sen. So, daratlah 230 darat dengan 0.22. So, di sini ialah berapa? Saya kira RM50. RM50.60. RM50.60. Okey. Dan yang ketiga 185 meter persegi darat dengan 92 sen. Ini mahal. 92 sen mungkin di kawasan bandar lah. Okey, so jumlah yang perlu dibayar RM170.20. RM170.20. Dan akhir sekali 305 meter persegi darat RM1.44. Wow, mahal ini, RM1 lebih 1 meter. Okey, so jumlah yang perlu dibayar setahun RM439.20. RM439.20. Okey so itu awak lengkapkan. Boleh guna kalkulator lah kalau awak tak sempat dengar apa saya cakap. Jadi pagi ini anda perlu ambil gambar untuk muka surat 64 dan 65. 64, 65. Satu murid, dua muka surat. Dua muka surat ini. So saya harap awak terus ambil, terus hantar. Jangan tangguh sebab saya perlu buat laporan. Kalau awak lambat hantar, nanti saya tak sempat buat laporan. Esok ada laporan esok lagi ya. Setiap hari, setiap waktu kita buat apa yang kita buat, kita kena buat laporan. Dan dengan bukti yang ada. So saya perlukan gambar awak lah. Terima kasih ya kepada yang selama ini telah memberi kerjasama. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja untuk pagi inilah. So kalau ada lagi soalan boleh tanya kemudian. Jangan lupa ambil gambar 64, 65 kan? Dua muka surat itu. Betul ke? 64, 65. Ya betul. Dan satu lagi ya. Kita akan ada Google Meet lagi pada Jumaat ini ya. Jumaat ini memang untuk awak dua waktu. 8.30 hingga 9.30. 1 jam. So saya harap lebih ramai pelajar boleh ikut pembelajaran kita lah. Okey. Dan satu lagi saya boleh tanya ke pelajar yang ada di sini. Anda sudah ambil nota di Pondok Keselamatan Sekolah yang saya sebut sebelum ini? Sudah, Cikgu, sudah. Okey. So ingatkan kawan yang belum ambil, suruh mereka ambil lah sebab dalam itu ada nota bab 5 yang kita akan mula tidak lama lagi ya. Kita akan mula bab 5. So saya takut awak tak ada bahan, saya sudah photostat untuk awak dah. So saya sudah letak di Pondok Keselamatan Sekolah. Sebut nama, sebut kelas, mereka akan bagi kepada awak. So saya harap semua sudah pergi ambil. Yang belum itu ambil secepat mungkin lah. Bila-bila masa boleh ambil ya, bila-bila masa. Okey, jadi saya rasa ada soalan ke sebelum kita tamatkan pada pagi ini?